Selamat pagi dan salam sejahtera langsung dari Parlimen bersama saya Vimalah Kasturi Virasami. Baik saudara, Dewan hari ini akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Antara soalan yang akan dibangkitkan hari ini, pertama daripada Ahli Parlimen Beaufort kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, apakah kelebihan inisiatif baharu My Daftar OKU yang dilancarkan baru-baru ini dan adakah inisiatif ini dapat menyumbang kepada peningkatan pendaftaran OKU di Malaysia. Yang kedua, Ahli Parlimen Rasah meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan apakah inisiatif Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk membantu golongan B40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk memulakan semula perniagaan mereka sebaik saja sektor ekonomi mula dibuka dan dari segi apakah bajet 2022 boleh memanfaatkan golongan ini. Dewan juga hari ini akan menyaksikan Ahli Parlimen Kemaman meminta Menteri Tenaga dan Sumber Asli menyatakan usaha yang akan dilakukan oleh kementerian bagi memastikan harimau Malaya yang menjadi spesies ikonik negara tidak pupus. Baik saudara, selepas waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antaranya, Ahli Parlimen Tangga Batu meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan usaha-usaha dan perancangan kementerian untuk menurunkan harga runcit ayam memandangkan harga ayam pada masa kini agar tidak munasabah. Dan kita juga akan dapat melihat Ahli Parlimen Pontian meminta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan apakah sasaran PMKS, kejayaan yang telah dicapai dan apakah tindakan yang dilakukan untuk membantu mereka bagi membina bangsa usahawan dan untuk menjadikan negara ini sebagai negara keusahawanan. Dan kita juga akan dapat melihat Ahli Parlimen Shah Alam meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan apakah usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan soft skill pekerja ekonomi gig untuk memastikan tahap pekerjaan dan gaji mereka dapat terus meningkat. Baik saudara, kita juga dapat melihat ataupun menyaksikan di Dewan Ahli Parlimen Machang meminta Menteri Kesihatan menyatakan adakah kementerian mempunyai data dan statistik pengambilan vaksin oleh golongan imigran dan pendatang asing yang menetap di Malaysia. Baik saudara, selepas sesi pertanyaan, Dewan akan diteruskan dengan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022. Baik saudara, saya ingin kongsikan intipati persidangan semalam. Antaranya, keperluan penggunaan tenaga negara perlu diberikan perhatian serius. Sehubungan itu, Unit Perancangan Ekonomi EPU sedang merangka dasar tenaga negara bagi memastikan bekalan elektrik negara mampu menampung permintaan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyatakan ia bukan sahaja kepada pengguna kenderaan kereta elektrik tetapi juga untuk sektor perindustrian dan isi rumah. Strategi juga dirangka bagi menggalakkan pengeluar kenderaan tempatan tidak hanya tertumpu kepada kenderaan cekap tenaga EEV tetapi juga secara hybrid. Baik saudara, anda juga boleh mengikuti sidang Parlimen ini di laman sesawang RTM Parlimen, myclick.rtm dan juga RTM Mobile. Baik saudara, kita terus saja ke Dewan Rakyat bagi mengikuti sesi perbahasan dan soal jawab. Pertanyaan menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun Beaufort. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Beaufort minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan kelebihan inisiatif baharu My Daftar OKU yang dilancarkan baru-baru ini dan adakah inisiatif ini dapat menyumbang kepada peningkatan pendaftaran OKU di Malaysia. Terima kasih. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjawab tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, My Daftar OKU merupakan inisiatif kementerian
melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam meningkatkan pendaftaran OKU di Malaysia. Ini selari dengan teras strategik 8 Pelan Tindakan OKU 2016 hingga 2022 yang menggariskan tentang mewujudkan pengkalan data OKU dan sistem maklumat yang komprehensif. Sehingga 31 Oktober 2021, terdapat seramai 583,427 orang OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walau bagaimanapun, jumlah OKU yang berdaftar ini masih kecil berbanding anggaran yang dibuat oleh World Health of Nations WHO, iaitu sekurang-kurangnya sebanyak 15% populasi negara adalah terdiri daripada golongan OKU atau 4.8 juta populasi OKU di negara ini. KPI ini dirangka dengan Sistem ini dirangka dengan strategi untuk memastikan kesesamaan dan peluang kepada orang OKU bagi penyertaan penuh golongan ini ke dalam masyarakat. Semenjak MyDaftar OKU ini dilancarkan pada 27 Oktober 2021, sejumlah 4,932 permohonan baru sedang disantuni oleh JKM. Ini bermakna 4,932 orang OKU ini juga akan mendapat kad OKU secara digital. Pengendalian permohonan pendaftaran OKU secara talian ini akan memudahkan OKU seperti: pertama, tidak memerlukan pengisian borang secara manual. Kedua, pengisian borang permohonan pendaftaran OKU dan pengesahan ketidakupayaan oleh pakar pegawai pengamal perubatan secara dalam talian sahaja dengan menggunakan sistem maklumat orang OKU kurang upaya. Ianya akan lebih cakna OKU kerana OKU tidak perlu hadir secara fizikal ke pejabat kebajikan masyarakat daerah. Kad OKU dapat diperolehi dengan cepat dalam tempoh 24 jam melalui dalam talian selepas diluluskan tanpa menunggu penghantaran secara fizikal seperti yang dipraktikkan sebelum ini. Ianya lebih mesra OKU kerana boleh disimpan di dalam telefon sahaja dan ia juga memudahkan ketersampaian OKU kepada semua kemudahan yang mengguna aplikasi kod QR. Kementerian optimis pelaksanaan inisiatif MyDaftar OKU ini dapat dilaksanakan sebagai salah satu quick win yang berimpak tinggi dan akan menyumbang kepada peningkatan pendaftaran OKU di Malaysia. Berdasarkan pada kita mahukan sistem perekotan maklumat OKU yang lebih baik, di samping meningkatkan kadar pendaftaran OKU di seluruh negara dengan capaian yang mudah kepada pendaftaran. Dan dalam masa yang sama, lebih ramai OKU mendapat manfaat inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Ianya juga akan membuka ruang kepada OKU untuk berdikari dengan penyertaan dalam sektor awam dan swasta melalui pendaftaran MyDaftar OKU, dan juga ia juga dapat mengatasi kehilangan kad OKU. Mendepani era endemik yang tidak terjangkau cabarannya, pendaftaran golongan OKU menerusi platform MyDaftar OKU ini amat penting bagi kementerian untuk merencanakan resolusi terbaik secara holistik yang boleh menambah baik urus tadbir kerajaan dari sudut penggubalan dasar dan polisi yang mesra dan peka OKU. Kementerian mengharapkan agar inisiatif ini mampu menginspirasikan sebuah komuniti OKU, keluarga Malaysia yang lebih berkredibiliti selari dengan 3 prinsip utama yang menjadi tonggak kepada kerajaan keluarga Malaysia pada hari ini, iaitu makmur, inklusif dan mampan, dan yang penting tiada yang ketinggalan daripada mendapat segala manfaat yang disediakan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Beaufort, soalan tambahan pertama. 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan tahniah saya ucapkan di atas usaha untuk mempertingkatkan lagi pendaftaran OKU dalam negara kita. Saya faham Jabatan JKM berperanan penting dalam memperkasakan OKU di negara ini dan saya ucapkan syabas. Soalan tambahan saya ialah saya ingin tahu langkah-langkah tindakan peranan JKM dalam meningkatkan lagi advokasi dan kefahaman masyarakat mengenai OKU dan sejauh mana perkembangan teknologi digital dapat memanfaatkan perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Beaufort. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Beaufort atas soalan dan sikap yang begitu prihatin kepada golongan OKU ini. Kementerian melalui JKM sentiasa mengambil langkah proaktif ke arah meningkatkan kefahaman dan juga penerimaan masyarakat terhadap OKU.
Ya, kita juga telah melaksanakan program Disability Equality Training DET dan Disability Related Services Training bagi kita nak memastikan bahawa golongan masyarakat ini dan keluarga pada OKU peka, dan juga program ini diadakan secara berterusan. Ianya dilaksanakan supaya masyarakat ni faham keperluan dan kehendak OKU, dan dalam masa yang sama juga kita nak mengadakan supaya ada proses penyertaan untuk mempelajari tentang ketidakupayaan daripada perspektif model sosial. Dalam masa yang sama, ya, kita tahu bahawa dalam keadaan ini advokasi itu sangat penting, dan di sinilah kita mengharapkan agar semua daripada kita, ya, untuk bersama-sama dan kerana itu banyak program-program yang telah dilaksanakan, dan bagi tempoh 2006 sehingga 2020 JKM telah melatih, ya, ramai OKU sebagai jurulatih DET sepenuh masa, dan 22 orang juga adalah daripada pegawai kebajikan masyarakat. Manakala ianya telah dijalankan supaya memberi kesedaran kepada masyarakat supaya dapat menerima dan juga untuk kita bersama-sama dalam satu keluarga Malaysia, termasuk juga golongan OKU. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih, Datuk. Datuk, saya nak tanya kepada Menteri, apakah kerajaan sedar banyak bangunan di negara ini tidak mesra kepada OKU, dan lebih-lebih lagi adalah bangunan-bangunan kerajaan sendiri. Jadi apa yang dibuat oleh kementerian untuk menyelesaikan perkara ini? Sila Yang Berhormat Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Ya, kita menyedari masih lagi ada keperluan supaya bangunan-bangunan kerajaan khususnya ini adalah lebih mesra OKU. Kerana itu kami di kementerian tidak pernah berputus asa supaya kita nak menyediakan ini bukan sahaja di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, tetapi ianya merentasi kementerian. Kerana itu dalam setiap pembangunan ataupun dalam setiap perbincangan tentang berkenaan dengan contohnya JKR ataupun kementerian-kementerian lain dalam membentuk ataupun nak membangunkan, nak mendirikan sesebuah bangunan ataupun bukan saja bangunan, kita nak kena ada bandar mesra OKU, bandar mesra warga emas dan sebagainya yang sentiasa diusahakan oleh pihak kementerian kepada pihak yang berkaitan supaya ianya diambil kira dalam setiap program pembangunan supaya bangunan-bangunan itu adalah hendaklah mesra OKU. Kita faham, kita ambil maklum tentang cadangan Yang Berhormat, ya, kami di kementerian akan terus berusaha dan saya perlukan sokongan daripada semua. Terima kasih. Terima kasih. Soalan kedua. Terima kasih Menteri. Saya ingin terus kepada pertanyaan Menteri seterusnya. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Cha Kee-chin. Rasah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ambil kesempatan pada pagi ini untuk meminta Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna untuk menyatakan apakah inisiatif daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk membantu golongan B40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk memulakan semula perniagaan mereka sebaik saja sektor ekonomi mula dibuka seperti sekarang, dan dari segi apakah bajet tahun 2022 boleh memanfaatkan golongan yang menerima kesan buruk ini. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Rasah, sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna jawab. 3 minit. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon izin buka perut. Boleh. Terima kasih. Benarkan. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat yang bertanya, Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM telah mengambil langkah ke hadapan bagi menyokong usaha dan inisiatif kerajaan untuk memudah cara serta membantu pendaftaran perniagaan. SSM sentiasa komited untuk membantu masyarakat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 melalui pengenalan skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP yang telah dilancarkan pada 23 Disember 2020 selaras dengan agenda program strategi memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa yang diperkenalkan oleh kerajaan. SPPP diwujudkan bertujuan untuk membantu golongan B40 yang terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19
bagi membantu kelangsungan hidup golongan ini dengan mencuburi bidang perniagaan di samping menjana sumber pendapatan alternatif kepada penggajian terutamanya apabila hilang pekerjaan. Skim ini turut memberikan tumpuan kepada pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi untuk mendaftarkan perniagaan dan memudah cara mereka untuk menerokai bidang perniagaan yang berpotensi untuk menjana pendapatan melalui pengecualian fee pendaftaran. Justru itu, skim ini melayakkan golongan B40 serta pelajar sepenuh masa ini untuk mencuburi bidang perniagaan secara sah di sisi undang-undang dan melayakkan mereka untuk memohon bantuan-bantuan melalui inisiatif yang dicadangkan oleh kerajaan dalam bajet 2022. Berdasarkan rekod SSM, sebanyak 21,397 permohonan SPPP telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dalam tempoh 1 Januari 2021 hingga 31 Oktober 2021. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 15,053 permohonan adalah daripada golongan B40 dan 6,344 permohonan diterima daripada pelajar institusi pengajian tinggi sepenuh masa. Manakala sebanyak 21,107 perniagaan milikan tunggal dan 290 perniagaan perkongsian telah didaftarkan melalui SPPP dalam tempoh tersebut. Yang terakhir, SSM masih lagi membuka peluang serta mensasarkan lebih 100,000 pendaftaran baru melalui skim ini untuk merancangkan lagi fasa pemulihan ekonomi negara akibat daripada kemelesetan pendapatan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang dirancangkan oleh kerajaan di dalam bajet 2022. Skim ini diharap dapat manfaatkan golongan B40 dan juga pelajar sepenuh masa di IPTA, IPTS, Politeknik, College, Institut Kemahiran dan Pusat Kemahiran di dalam negara untuk mendaftarkan perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tanpa dikenakan fee bagi pendaftaran baharu serta maklumat perniagaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Rasah, soalan tambahan pertama. 30 saat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Saya menanti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya anggap pelaksanaan skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP tersebut satu skim yang patut digalakkan, diberikan galakan supaya ia boleh reach out kepada lebih ramai. Saya nak tanya, tadi Yang Berhormat Menteri dalam jawapan ada mengatakan setakat 10 bulan pertama 21,397 permohonan telah diterima sama ada dari pelajar sepenuh masa ataupun B40. Jadi bagaimanakah, apakah perancangan daripada kementerian untuk SPPP ini reach out lebih ramai pada tahun depan selaras dengan bajet tahun 2022 dan juga setakat berkenaan dengan reach out ini, apakah ada program khusus untuk SPPP dan juga libat urus yang berkaitan di setiap negeri ataupun sebolehnya di setiap kawasan parlimen untuk membolehkan lebih ramai golongan sasar mendapat maklumat yang tepat berkaitan dengan SPPP ini. Terima kasih Datuk Yang Terima kasih Rasah. Sila Menteri 2 minit 30 saat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Tuan Yang Di-Pertua, SPPP ini diperkenalkan sebagai pemudah cara bagi usahawan dan bakal usahawan untuk mendaftarkan perniagaan sekaligus dan membantu mereka menerokai dan bergerak ke arah digitalisasi kerana ini adalah kaedah baru kita masuk mara ke depan dalam dunia perniagaan. Jadi dan sebagai galakan kepada orang ramai untuk mencuburi bidang perniagaan dan manfaatkan SPPP ini, termasuk juga 21,000 lebih yang disebut tadi. Pada tahun ini SSM telah melancarkan kempen usahawan bijak dan usahawan berdaftar. Usahawan bijak, usahawan berdaftar bagi memberi kesedaran dan galakan kepada
bakal usahawan untuk mendaftarkan perniagaan mereka serta memperkenalkan kemudahan dan inisiatif yang disediakan oleh SSM. Kalau tidak mendaftar, maka mereka tidak dapat mendapat bantuan dan sebagainya dan insentif-insentif yang disediakan. Dan sebagai galakan kepada orang ramai juga yang mencuburi bidang perniagaan dan memanfaatkan SPPPP ini, SSM juga telah melaksanakan pendekatan proaktif melalui penganjuran program bimbingan usahawan 2021 ya, yang akan diteruskan pada tahun 2022, tahun hadapan. Dan program ini bermatlamat untuk memberi pendedahan mengenai amalan perniagaan yang beretika kepada golongan sasaran dan membantu mereka meningkatkan taraf ekonomi kendiri melalui aktiviti perniagaan dan memperkenalkan mereka kepada pemasaran digital serta pengurusan perniagaan dan kewangan yang baik. Banyak ciri-cirinya adalah untuk kepada kita membangunkan komuniti perniagaan kita yang lebih beretika ya. Dan pada tahun hadapan yang berhormat, SSM juga akan meneruskan program usahawan muda. Ini usahawan muda bukan untuk parti muda sajalah. Dia usahawan golongan usia muda bagi memberi pendedahan serta galakan kepada pelajar dan belia untuk mencuburi bidang perniagaan serta membantu melahirkan lebih ramai usahawan muda yang kompetitif dan berdaya saing. Dan program ini akan diadakan dengan kolaborasi bersama Institut Pengajian Tinggi dan Persatuan Belia Negeri. Dan untuk negeri ini, Tuan Yang Dipertua, SSM ini berada di seluruh negara kita, di cawangan seluruh negeri. Pusat-pusat khidmat SSM ini berada di negeri-negeri yang besar. Di Sarawak ada 3 cawangan SSM, dan Sabah ada 2, dan Pahang ada 2, dan di Pulau Langkawi pun ada. Di mana-mana yang kita nampak ada keperluannya untuk kita memberi kemudahan untuk memudah cara perniagaan ini, SSM sediakan. Dan selain itu memang ada secara online. Jadi tidak ada boleh dikatakan aduan ataupun no excuse lah kata orang. Kalau kata payah nak dapat kemudahan ini kalau nak mendaftarkan. Jadi itulah SSM beri kepada golongan yang nak mencuburi diri dalam bidang perniagaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan kedua, saya beri peluang kepada Yang Berhormat Pasir Mas. 30 saat. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya mengerti jawapan Menteri tadi dan saya memetik kenyataan Yang Berhormat Menteri pada tahun lepas berhubung antara inisiatif SSM untuk membantu golongan usahawan ialah menaikkan nilai ambang semasa keberhutangan mengikut Seksyen 466 Akta Syarikat 2016 dari RM10,000 ke RM50,000 sehingga 31 Disember 2020. Dan saya membaca kenyataan daripada SSM bahawa dijangka ia akan memberikan manfaat ribuan syarikat yang akan mendapat manfaat dari tempoh 6 bulan iaitu berakhir Jun 2021. Soalan saya, Berhormat Menteri, ialah setakat manakah usaha ataupun inisiatif menaikkan nilai keberhutangan itu telah membantu syarikat-syarikat yang terpaksa gulung tikar tapi mereka tidak menggulung tikar kerana inisiatif yang dibuat yang dinaikkan oleh kerajaan. Terima kasih. Silakan Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang sangat baik untuk SSM ataupun kementerian ini berkongsi maklumat dengan rakyat dan golongan ataupun komuniti perniagaan. Sebenarnya saya tidak ada angka yang tepat. Angka yang tepat tu berapa yang kita dapat selamatkan, mungkin saya mohon nak bagi secara bertulis. Tetapi saya ingin memberi pencerahan juga kepada Dewan ini. Nilai ambang keberapa ni sekarang pada masa itu kita tetapkan kepada tempoh. Sekarang kita dah putuskan ini akan berterusan, tak ada tempoh lagi. Ya, ini sangat membantu golongan yang terkesan ini. Ya, tak ada tempoh lagi, kita teruskan. Ya, dulu kita tempohkan. Jadi sekarang tak ada tempoh lagi, kita teruskan sebab kita, SSM dan KPDNSP melihat ini adalah sesuatunya cara untuk membantu golongan peniaga kita. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Menteri seterusnya dengan menjumpa Yang Berhormat Tuan Cik Alias bin Hamid Kemaman.
Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya, kemaman minta Menteri Tenaga dan Sumber Asli menyatakan usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian bagi memastikan Harimau Melaya yang menjadi spesies ikonik negara tidak pupus. Terima kasih. Sila Menteri menjawabnya, tempoh masa 3 minit. Minta maaf Datuk Yang Ketua, saya mewakili Menteri oleh kerana Menteri masih terkena penyakit COVID. Saya dimaklumkan bahawa saya mengambil alih tugasan untuk menjawab perkara yang amat penting ini pada pagi ini. Saya izinkan. Mohon izin. Datuk Yang Ketua, Harimau Melaya sememangnya diancam kepupusan kerana data menunjukkan populasi berada pada tahap yang sangat membimbangkan. Berdasarkan kepada survei harimau pertama, the first National Tiger Survey yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016 hingga 2020. Itu zaman saya yang memulakan ni, Yang Berhormat. Anggaran populasi harimau Melaya terkini adalah kurang daripada, saya ulang, kurang daripada 200 ekor. Pada bilangan ini, Malaysia dijangka akan kehilangan spesies harimau Melaya dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Sekiranya tindakan drastic extraordinary action tidak diambil dengan segera. Menyedari akan hal ini, Jemaah Menteri pada 16 Jun 2021 telah bersetuju dengan 9 tindakan strategik konservasi harimau Melaya bagi tempoh 10 tahun bermula dengan tahun 2021 hingga 2023 melalui 3 pendekatan berikut. Yang pertama, mengukuhkan usaha untuk menghentikan penurunan populasi harimau Melaya melalui rondaan, penguasaan dan pengawalan boot on the ground serta pemeliharaan dan pemuliharaan habitat semula jadi harimau Melaya. Yang kedua, meningkatkan tadbir urus baik dan keberkesanan dalam melaksanakan konservasi harimau Melaya melalui penubuhan pasukan petugas kebangsaan. Bagi konservasi harimau Melaya, National Tiger Conservation Task Force, unit konservasi harimau Melaya di bawah Jabatan Perhilitan, Biro Jenayah Hidupan Liar di bawah Polis Diraja Malaysia dan pengukuhan makmal forensik hidupan liar kebangsaan sebagai the Center of Excellence bagi konservasi ex situ harimau Melaya. Yang ketiga, memperkasakan inisiatif bagi memastikan kelangsungan hidup harimau Melaya melalui penyediaan instrumen kewangan inovatif dan skim akreditasi habitat harimau Melaya. Adalah harapan agar tindakan-tindakan strategik ini dapat memberi berhasilan yang signifikan dalam memastikan kelangsungan hidup harimau Melaya. Datuk Yang Ketua, makluman berhubung dengan 9 tindakan strategik ini begitu panjang sekali. Saya janji boleh memberi jawapan ini secara bertulis dengan Yang Berhormat. Terima kasih. Sila, Yang Berhormat Kemaman, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberi. Menyedari tentang pentingnya menjaga kepentingan harimau Melaya ini bagi pastikan ianya tidak pupus, ia juga menimbulkan konflik di antara manusia dengan haiwan tersebut. Jadi soalan saya, bagaimana untuk menangani masalah konflik antara manusia dan harimau ini? Apakah yang rakyat perlu lakukan apabila berlakunya situasi harimau sama ada masuk ke kampung ataupun ke kawasan penempatan awam? Kerana kita perlu melindungi nyawa manusia dan dalam masa yang sama kita perlu memelihara kehidupan liar yang kian pupus itu. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya yang bermasalah ialah manusia, Yang Berhormat, membuat masalah ni berlaku. Kerenanya habitat harimau ni ialah hutan rimba belantara. Tetapi kita dah lesen, dah tebas hutan dan sebagainya. Jadi makanya pengecilan hutan rimba ini telah mendatangkan, makanya harimau ini akan keluar daripada habitatnya bertempung dengan manusia.
dan manusia encroach dengan izin kepada kediaman harimau. Dan seekor harimau, binatang-binatang besar ni sebagai gajah, tafir, harimau ni mempunyai roaming area dengan izin Datuk M. Tua yang luas. Perlu roaming area yang luas. Itu yang pertama. Yang keduanya, makanan, source of food kepada binatang ini perlu dijaga supaya tidak kepupusan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sejenis rusa, makanan ialah samba dia yang berada di Semenanjung. Jadi makanan pertama harimau. Ini juga berhadapan dengan satu keturunan jumlah, dan ini juga jadi hunting oleh pihak manusia. Jadi berkurangan diburu oleh pihak manusia untuk makanan. Jadi di situ letaknya pertambungan ini. Jadi sebenarnya kalau kita boleh berhentikan daripada menebang-menebas, berhentikan menggunakan membalak pokok-pokok dan sebagainya, konservasi hutan kita diperluaskan, the central forest pines, fragmented forest itu kita sambungkan semuanya. Jadi kita memperbesarkan ruang tempat roaming area untuk tiger ni, insya-Allah dia tidak akan masuk ke tempat manusia. Jadi dalam yang kedua, apabila berjumpa dengan tiger ni, keluar masuk ke kampung, jangan ambil senapang pedang sendiri. Berhubung dengan pihak perkhidmatan untuk bantuan. Mereka mempunyai kepakaran dan kebolehan untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Tampin. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Kita dapati bahawa hasil pada jawapan yang dikemukakan oleh Menteri bahawa ada usaha-usaha untuk memelihara keselamatan khususnya harimau Melaya, dan ia adalah salah satu di antara produk asli bagi negara, dan sekiranya tidak dijaga dengan baik, maka ia akan menyebabkan sumber asli ini akan terhapus. Persoalan saya, sejauh mana kementerian telah mempatenkan sumber asli ini bagi khazanah negara? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Tampin. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih, Datuk M. Tua. Yang pertamanya, sekarang kementerian mewujudkan kerjasama di antara zoo dan pihak luaran, pihak universiti dan sebagainya untuk supaya kelangsungan hidup harimau Melaya ini boleh kita panjangkan. Kerjasama ini ialah melibatkan apabila harimau ini boleh disimpan di negara-negara lain, di Amerika, di Singapura dan sebagainya. Macam mana kita buat tapir dulu? Kita berjaya dalam sudut tapir ni. Jadi kita nak buat bersama macam ni. Yang kedua ialah membuat research yang terperinci. Macam mana kita boleh inbreedingkan tiger ni dalam bukan saja di tempat yang wild, tetapi juga di tempat yang kita jaga, tempat jagaan kita sendiri. Dan juga kita mewujudkan satu conservation center dirancang, National Tiger Conservation Center. Pusat konservasi ini tujuannya ialah untuk kalau mana-mana tiger dijumpa, contohnya masuk ke kampung, kita bawa ke situ dan kita cuba nak interbreeding di dalam konservasi area ini, dan selepas itu kita kenal pasti di mana anak-anak tu nanti boleh kita lepaskan semula. Dan juga kita mempertingkatkan teknologi kita untuk buat research supaya breeding tu boleh kita buat secara sama ada secara natural ataupun insemination. Ini sudah kita kaji. Kita belajar daripada kepupusan kita punya badak dulu. Apabila kita meminta bantuan daripada negara lain, rakan yang terdekat kita pun tak mampu bantu kita. Jadi kita kena memperkasakan kebolehan kita sendiri dalam sudut ini. Dalam masa 5-6 tahun ini kita mesti bekerja keras untuk menghasilkan pengeluaran pembiakan anak-anak harimau ini dalam kandang ataupun dalam tu sebelum kita keluarkan mereka ke wild. Tapi dalam masa yang sama saya peringatkan lagi sekali, kita jangan lagi menebang hutan lah. Jangan tebang hutan lagi, jangan tu lagi, kita cobakan kita Central Forest Fund kita itu kena sambung lah, supaya roaming area tiger ni cukup. Jangan hunt lagi, dan moratorium kepada pemburuan kepada
rusa ni sambungkan yang telah tamat pada tahun bulan November ini 2021 ini tamat, kita sambungkan moratorium je, jangan burukan rusa ni, kerana rusa lah hasil makanan, sumber makanan harimau ni yang utama. Terima kasih. Terima kasih Menteri Menteri. Masih dah cukup. Ahli yang berhormat, sekarang tambahlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab list Menteri pada hari ini. Sila. Pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Tuan An Yingau Baram. Terima kasih Dato' Yang Bertuah. Soalan saya soalan nombor 1. Sila Menteri Permandangan Luar Bandar untuk menjawabnya. Tuan Timbalai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Dipertua dan terima kasih kepada YB Baram yang bertanya. Untuk maklumat yang berhormat, program jalan luar bandar dan program-program infrastruktur lain yang dilaksanakan oleh kementerian ini adalah terhad untuk skop pembinaan dan menaik taraf infrastruktur. Selepas siap, projek-projek ini akan diserahkan kepada kerajaan negeri dan mereka bertanggungjawab untuk mendaftarkan projek-projek tersebut di bawah Maris untuk tujuan penyelenggaraan berterusan. Kementerian ini juga tiada peruntukan khusus untuk atau tabung khusus bagi penyelenggaraan jalan tanah ataupun yang berbatu yang tidak disenggara di bawah Maris, terutamanya di kawasan pedalaman. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat boleh mengemukakan permohonan menaik taraf jalan-jalan tanah dan berbatu termasuk jalan-jalan bekas balak di Sarawak khususnya kepada kementerian melalui unit perancangan ekonomi Sarawak untuk diangkat sebagai projek baru di bawah rolling plan berikutnya. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek tersebut adalah tertakluk kepada kelulusan unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan kedudukan semasa kawangan kerajaan. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama, Baram. Terima kasih Dato' Yang Bertuah dan terima kasih kepada Dato' Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberi. Persoalan tambahan saya ialah saban tahun pihak Kementerian Luar Bandar, Pembangunan Luar Bandar meluluskan beberapa projek di bawah peruntukan JPD ataupun Jalan Perhubungan Desa. Namun jawapan yang diberi oleh Datuk Timbalan Menteri mengatakan bahawa projek ini setelah disiap tidak ada duit untuk di-maintain ini. Jadi saya nak cadangkan ataupun saya nak tanya dengan pihak kementerian, sama ada pihak kementerian sanggup tak? Sebab rakyat yang menggunakan jalan ini, jalan balak ini pun di kawasan pedalaman. Saya mohon dan saya rasa menjadi tanggungjawab kementerian untuk menentukan supaya wujudkan satu tabung khas untuk penyelenggaraan jalan-jalan ini lebih-lebih lagi. Sebab kalau kita menggunakan SOP ataupun SOP yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri tadi, sudah pasti ini akan memakankan masa yang lama. Dan ini adalah, saya rasa kita tak bertindak adil kepada rakyat kita yang di kawasan luar bandar. Mohon untuk jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Bertuah, terima kasih YB Baram. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan pada masa ini ada mempunyai mekanisme pemberian penyelenggaraan jalan negeri melalui pemberian Maris, iaitu Malaysian Road Record Inventory System. Peruntukan Maris adalah satu pemberian atau peruntukan daripada kerajaan persekutuan kepada pihak berkuasa atau kerajaan negeri berdasarkan peruntukan perkara 109/1/B Perlembagaan Persekutuan dan dikira mengikut peruntukan bahagian 2 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Ini bertujuan untuk membantu kerajaan negeri menyelenggara jalan-jalan negeri
Jalan Raya Bandaran, Jalan Kawasan Perumahan Kos Rendah, Lorong Belakang, Jalan Kampung, Jalan Pertanian dan Jalan Pulau Pelancongan. Bagi melayakkan negeri-negeri menerima peruntukan maris, jalan-jalan di negeri masing-masing perlu didaftarkan di dalam sistem maris online. Setakat ini, Kementerian tidak berhasrat mewujudkan satu tubuh khas penyelenggaraan jalan luar bandar untuk mengelakkan pertindihan skop dan fungsi dengan pemberian maris di bawah Kementerian Kewangan. Bagaimanapun sekiranya terdapat keperluan mendesak untuk membaik pulih jalan tanah, jalan berbatu, permohonan boleh dikemukakan kepada kementerian ini untuk tujuan siasatan. Sekiranya menepati skop, jalan-jalan tersebut boleh dipertimbangkan untuk dibaik pulih tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan. Selepas kerja-kerja baik pulih disempurnakan, maka jalan tersebut hendaklah diserahkan kepada pejabat daerah atau pihak berkuasa tempatan, seterusnya didaftarkan di bawah maris untuk tujuan penyelenggaraan pada masa hadapan. Jadi ini termasuklah jalan-jalan balak, yang bekas-bekas jalan balak yang sudah di-abandon dengan izin. Saya juga menyarankan Yang Berhormat, dan bukan hanya Baram saja, banyak kawasan lain juga di Sarawak, termasuk tempat saya sendiri, jalan-jalan yang sudah tidak punya tuan lagi. Dulunya jalan balak di-abandon, dan kita mengambil usaha bagaimana kita untuk mendaftarkan jalan ini berunding dengan pihak negeri, dengan agensi, khususnya JKR dan sebagainya. Jadi kita daftarkan jalan ini demi untuk mendapat peruntukan untuk penyelenggaraan untuk jalan-jalan ini. Kalau kita tak ada daftarkan, yang sepatutnya pendaftaran ini dibuat dalam tahun semasa. Apa-apa jalan baru, jalan yang sedia ada yang kita nak mendapatkan peruntukan negeri, dari peruntukan maintenance daripada persekutuan, itu caranya. Jadi saya berharap kita dalam kawasan kita, termasuk kawasan saya juga, kita mengumpulkan jalan-jalan mana yang ada ni, kita bawa kepada JKR sebagai agensi yang evaluate sama ada ianya layak atau tidak untuk dikemukakan kepada persekutuan. Pada sebelum tiap-tiap hujung tahun didaftarkan dalam maris, insya-Allah bolehlah kita mendapatkan peruntukan untuk penyelenggaraan. Terima kasih. Terima kasih. Papar minta laluan. Papar. Saya bagi laluan dulu kepada Ketua Pemanggang. Sila. Terima kasih. Betul, saya terpanggil untuk mengulas. Pertamanya dan bertanya. Pertamanya jawapan Timbalan Menteri mengenai lori dan jalan balak tadi. Sepatutnya jawapan dia adalah memastikan syarikat-syarikat balak yang mengaut keuntungan berbilion ringgit dipertanggungjawabkan jaga jalan-jalan tu. Bukan jawab kata dah lepas, lepas tu bukan tanggungjawab dia. Jalan yang bukan jalan balak yang syarikat berkenaan pun dirosakkan. Ke Sarawak, ke Sabah, itu kedudukannya. Itu pertama. Yang berkait dengan maris ini, kita tahu ini urusan kerajaan negeri. Betul. Tetapi seperti yang dibangkitkan semalam oleh Ali Muhammad Johor Bahru di depan Yang di-Pertua, bahawa jalan maris ini diselenggara oleh syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan ketirisan, dan wang 1 bilion ringgit itu tidak sampai ke bawah. Jadi apakah ini bukan merupakan satu pertanggungjawaban? Sekurang-kurangnya Kementerian Pembangunan luar bandar memantau kedudukan ini. Jangan kata hanya melepas saja mengatakan ini tanggungjawab negeri. Ya, tetapi Kementerian Luar Bandar terpaksa kenal pasti jalan di bawah tanggungjawab kementerian dan isu luar bandar. Jadi saya ingin tegaskan, pemantauan itu walaupun dilakukan juga oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Luar Bandar tidak boleh bercakap dan menjawab lepas tangan, termasuk mengenai lori-lori dan syarikat balak tadi. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Soalan itu minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Pak Dikesan. Pertama sekali yang dibangkit oleh tentang jalan balak. Dalam jawapan saya ialah jalan balak yang di-abandon, yang sudah tidak punya tuan lagi. Yang ini yang kita nak minta dikumpulkan menjadi jalan negeri. Ini pun kita harus daftarkan menjadi kita. Dan jalan yang sedia dipakai oleh balak sekarang ini, mereka memang maintain. Kalau dia tak maintain, dia sendiri pun tak boleh jalan. Dia sendiri pun tak boleh pakai. Sebelum dia abandon, pastikan pantau. Jangan jawab bagi pihak syarikat balak. Bukan, kita tak jawab untuk syarikat balak. Ini jalan ini yang sedia ada, yang dipakai oleh mereka, memang tetap mesti repair.
Kalau dia tak repair, dia sendiri pun tak boleh pakai. Dan the same time, rakyat pun yang juga di sepanjang jalan ini, di pedalaman menggunakan jalan ini. Yang kita risau ialah apabila jalan tu sudah tidak ada lagi tuan punyanya. Yang ini kita ambil alih. Dan mereka pun sebenarnya memang banyak membantu kita. Belum lama ini jambatan runtuh dan sebagainya mereka. Bukan kita is a CSR sama-sama, dan mereka juga mempunyai ses yang dikolek daripada mereka yang digunakan juga untuk meripih jalan-jalan di luar bandar ini. Terutamanya jalan-jalan digunakan oleh mereka. Dan keduanya lagi ialah tentang maris ini. Peruntukan maris datangnya daripada Kementerian Kewangan kepada negeri masing-masing direct, bukannya melalui KPLB. Tetapi yang penting ialah berapa jumlah peruntukan ke negeri masing-masing adalah tanggungjawab negeri untuk memastikan segala jalan, lorong belakang, jalan pertanian, kampung mesti didaftarkan. Itu menjadi tanggungjawab di dalam negeri. Dan apabila mereka mendaftarkan, sebelum 31 Disember tiap-tiap tahun, jalan baru atau jalan yang sudah dinaik taraf mesti disubmit kepada Kementerian Kewangan untuk didaftarkan dan diberi peruntukan mengikut tahap terkini jalan-jalan tersebut. Jadi ianya bukan peruntukan itu bukan dipark di KPLB, tetapi di Kementerian Kewangan direct kepada negeri masing-masing. Jadi terpulanglah negeri masing-masing menguruskannya dan menggunakan jalan ini untuk memaintain semua jalan negeri. Yang jalan persekutuan tak risau, memang direct daripada persekutuan yang diberikan kepada JKR ataupun mana-mana agensi yang melaksanakan jalan raya dalam negeri masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Papar minta tambahan. Timbalan Menteri. Papar. Saya ingin teruskan kerana masa dah panjang, saya berikan tajuk ini. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Rosnah binti Alwai, Tangga Batu. Ayam kampung banyak khasiatnya. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jawab. Terima kasih Tuan Yang 3 minit. Dipertua. Ya. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman, paras harga ayam secara umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya kos input ternakan, khususnya komponen makanan yang diimport seperti kacang soya dan jagung, yang turut dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing serta harga pasaran dunia. Untuk makluman Yang Berhormat juga, KPDNHP secara proaktifnya sentiasa menjalankan perbincangan secara berterusan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi memastikan kestabilan harga ayam supaya ia tidak membebankan pengusaha juga pengguna. Dalam suasana sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan yang sudah dibuka, harga ayam ini turut dipengaruhi keadaan demand and supply. Apabila meningkatnya permintaan dari pasaran, penawaran masih lagi berada dalam fasa untuk adaptasi kepada permintaan berkenaan. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam demand dan supply. Oleh itu, KPDNHP sedang meneliti semua faktor-faktor ini untuk mencari jalan penyelesaian terbaik tanpa menjejaskan kepentingan peniaga dan pengguna melalui beberapa kaedah. Yang pertama, pemeriksaan dan pemantauan menyeluruh lebih 1,000 pegawai pemantauan harga serta 2,200 pegawai penguatkuasa di peringkat pemborong dan peruncit supaya tiada aktiviti pencatutan harga dan kekal menjalankan perniagaan secara beretika di seluruh negara. Dan yang kedua, tindakan pengeluaran notis pengesahan maklumat barangan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kepada pengeluar dan pemborong ayam untuk mendapatkan maklumat terperinci berkaitan kenaikan harga ayam di peringkat peruncit. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran surat pemberitahuan kepada setiap rantaian peniaga ayam seperti peternak, pemborong dan peruncit untuk membuat semakan harga barangan dan kos belian bagi mendapatkan margin keuntungan yang lebih munasabah. Dan keempat, pemeriksaan perniagaan dari aspek pematuhan di bawah Seksyen 53(A) kepada peniaga untuk membuktikan kos-kos
operasi perniagaan yang telah ataupun yang terlibat dalam bentuk dokumen, dan yang kelima, penubuhan pasukan petugas khas bagi menangani isu kenaikan harga ayam di pasaran secara terus ke kawasan yang terlibat dengan aduan kenaikan harga. Dan yang keenam, mengadakan sesi libat urus bersama peternak dan peladang ayam. Kerajaan sedang meneliti cadangan yang diutarakan, antaranya kemudahan soft loan kepada golongan ini bagi membantu kos operasi perniagaan di samping menstabilkan harga ayam di pasaran. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama. Tangga Batu. Terima kasih Menteri. Jawapan-jawapan itu memang jawapan-jawapan standard yang selalu kita dengar dari masa ke semasa. Tapi apakah kementerian mempunyai sasaran jangka masa untuk menyelesaikan isu harga ayam, mengurangkan harganya jika tidak pun dapat mencapai RM5.99 semasa PH? Yang kedua, adakah boleh dihasilkan sumber protein yang murah, sedap, asli dan disukai ramai sebagai alternatif kepada ayam? Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, semua kita nak penyelesaian yang terbaik, tapi kita harus mengetahui ada fakta-faktanya luar daripada kawalan kita, Tadi saya terangkan, hampir 100% makanan ayam ini kita terpaksa import daripada negara-negara pengeluarnya, daripada asing. Dan di situ juga mereka ini terdedah kepada beberapa faktor yang memberi kesan yang tidak positif juga kepada pengeluarannya. Kesan cuaca yang tidak membantu, ketidakstabilan ekonomi mereka dan sebagainya. Dan juga persaingan permintaan ini di antara negara-negara yang terbesar. Negara China sekarang, peningkatan permintaan di negara China untuk jagung dan soya ini sangat tinggi. Jadi dulu bila PH kita terjejas. Macam-macam yang kata. Sekarang ni macam-macam alasan. Okey, kalau tak nak dengar, saya berhenti kat sinilah. Tuan Yang Di-Pertua, ini penjelasan. Mengapa bertanya kalau tak nak dengar penjelasan? Kita pembangkang yang bertanggungjawab. Maka kita tak ambil kesempatan. Okey. Unlike you, when you all were the opposition dulu dengan izin, semua ambil kesempatan. Semua isu nak belasah kerajaan. Ini tugas saya untuk buat penjelasan. Tadi Yang Berhormat bertanya, Tangga Batu bertanya, saya buat penjelasan. Juga. Apa salahnya saya buat penjelasan? Bagi alasan juga. Kalau tak puas dengan penjelasan, tak apalah. Okey? Jadi kalau begitu, Tuan Yang Di-Pertua, saya setakat ini sajalah. Terima kasih. Salam tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Bagi memastikan harga barang dapat dikawal serta tidak membebankan rakyat, maka sesi libat urus bersama pihak kepentingan harus dipertingkatkan lagi. Soalan saya mungkin agak lain sikit daripada soalan asal, iaitu apakah langkah yang telah diambil oleh pihak kementerian untuk mengekang kenaikan harga barangan mentah seperti susu, margarin, tepung dan telur serta lain-lain bahan. Termasuklah isu yang timbul pada hari ini ialah berkaitan dengan bahan binaan seperti semen dan sebagainya yang sangat tinggi dan membebankan rakyat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Sila Menteri. Sebenarnya ini luar daripada ayam, tapi dengan harga barangan keperluan juga saya cuba nak buat penjelasan. Memang Yang Berhormat KPDNHP sentiasa membuat libat urus berkenaan dengan agensi-agensi dan mana-mana pihak yang ada berkaitan dengan produk-produk ataupun bahan-bahan yang telah disebut tadi. Misalnya di industri pembinaan yang menggunakan besi dan simen dan sebagainya. Kita banyak buat berlibat urus sebab adanya tanggungjawab ini bukan terletak kepada KPDNCP saja. Kalau besi ini kita seharusnya berlibat urus dengan CIDB, Kementerian KKR dan sebagainya, dan juga yang lain. Cuma yang ada dalam Kementerian KPDNCP ini tepung, gula, dan kita sentiasa buat pemantauan dan sentiasa mencari jalan bagaimana nak buat yang terbaik kepada nak kawalan harga kenaikan ini. Di mana yang ada
boleh kita kawal, kita memang kawal. Tapi faktor-faktor yang luar daripada kemampuan kita kawal, kita terpaksalah menerimanya. Cuma saya jaminkan semalam pun kita buat dua libat urus dengan agensi dan kementerian yang lain. Petang kemarin kita buat rundingan libat urus bersama industri player dan juga bersama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk kita menangani masalah kenaikan harga ayam tadi. Ya. Terima kasih. Soalan tambahan yang berkaitan dengan ayam, harga ayam. Ya, berkaitan dengan ayam. Tampin. Tumpat. Ya, saya nak bagi peluang kepada sebelah sini pula, kepada Pasir Gudang. Sila, kalau boleh sama dengan soalan asas. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya menghormati jawapan Yang Berhormat Menteri tentang harga ayam ini. Tapi bersetujukah Yang Berhormat Menteri jika saya katakan pihak kerajaan telah gagal untuk menangani harga ayam ini sebab dah beberapa minggu. Saya timbulkan soalan yang sama beberapa minggu yang lalu dan menerima baik jawapan Menteri. Faham itu. Tapi dah sampai Tangga Batu pun soal hari ini nampaknya harga tak dapat dipulihkan pada yang dimampu beli oleh rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Yang Berhormat, kita mungkin tak sampai lagi kepada tahap yang sangat memuaskan. Tapi kita buat usaha. Tadi saya jelaskan yang mungkin terbaik adalah kita membantu pengusaha, peternak, lebih-lebih peternak dalam erti kata menangani masalah kenaikan kos operasi mereka. Ini telah kita majukan kepada Kementerian Kewangan bersama Kementerian Mafi tadi. Kami buat berlibat urus berapa minggu sudah. Jadi kita tunggu daripada Kementerian Kewangan supaya soft law ini diberi. Sebab peternak-peternak ini persatuan dia tak nak setuju dengan untuk barang makanan yang diimport itu diberi subsidi. Sebab itu terlalu narrow kepada hanya harga makanan. Tapi kos-kos operasi mereka yang lain sudah meningkat. Dan juga mereka sekarang berdepan dengan masalah buruh asing yang sudah jauh berkurangan. Jadi menjejaskan operasi mereka. Ini juga kita kesan dan kita akan bantu mereka. Dan banyak lagi faktor-faktor yang lain. Jadi soft loan itu kalau diberi akan lebih berkesan dengan terbaiknya sebab menurunkan kos operasi mereka dan diharapkan juga itu menjadi pokok pangkalnya nanti penurunan di beberapa paras nanti harga di peringkat pemborong dan juga kita harapkan di peringkat peruncit. Ya, tapi kita tidak gagal lagi lah Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat kerana memberi cadangan. Terima kasih. Baik, pertanyaan jawab di seterusnya saya ingin menjumpai Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan Pontian. Datuk Yang Pertua, cantik warna pelangi di awan, ceriakan setiap di alam mega. Bagi membina bangsa usahawan, mohon dijawab soalan 3. Salam Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jawab, 3 minit. Terima kasih Tuan Dipertua dan sahabat saya Pontian yang bijak berpantun. Saya jawab, saya bertulis mentun je. Negara Malaysia yang ke-12, RMK ke-12 telah pun menggariskan sasaran bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hingga tahun 2025 seperti berikut. Sumbangan PMKS kepada KDNK meningkat kepada 45%, sumbangan PMKS kepada jumlah ekspor meningkat kepada 25%, purata pertumbuhan tahunan produktiviti buruh PMKS meningkat kepada 3.5% dan sebanyak 90% PMKS mendigitalkan operasi perniagaan. Bagi tempoh September 2021 sehingga 31 Oktober 2021, sebanyak 187,650 usahawan dan koperasi terjejas telah menerima bantuan pembiayaan termasuk moratorium. Selain itu, sebanyak 2,618 usahawan baru dalam kalangan golongan yang hilang pekerjaan, belia dan graduan telah dilatih bagi mencuburi bidang keusahawanan. Manakala sebanyak 7,113 PMKS
telah dibantu bagi memperkukuhkan daya tahan perniagaan melalui adaptasi teknologi. Dalam masa yang sama, selaras dengan ekspresi dasar Keusahawanan Nasional 2030 ataupun DKN 2030, unggul, maka beberapa garis panduan dan juga strategi telah pun disusun bagi memantapkan pelaksanaan pendidikan dan juga kemahiran keusahawanan. Terima kasih. Sila Pontian, soalan tambahan pertama. Datuk Yang Ketua, PMKS ini adalah perusahaan mikro kecil sederhana. Diberitakan ada 1 juta jumlahnya. Saya ingin tahu berapa peratusan daripada itu adalah milik Bumi Putra dan apakah langkah-langkah untuk menambah bilangan PMKS Bumi Putra. Bagaimana tentang cadangan diadakan subjek keusahawanan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau 6 bagi membina budaya dan ilmu keusahawanan, seterusnya boleh membina bangsa keusahawanan dan juga negara berteraskan keusahawanan. Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Pontian. Berdasarkan Bancaan Ekonomi 2018 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM, terdapat 354,704 atau 39.1% daripada jumlah 907,065 perusahaan merupakan milikan Bumi Putra. Untuk kita nak memastikan bahawa kita akan melahirkan budaya bangsa usahawan, maka kita telah pun bermula daripada sekolah. Kita sudah maklum bahawa di sekolah kita pun telah mewujudkan koperasi yang ada di sekolah ini. Kita boleh katakan begitu banyak koperasi-koperasi telah pun ditubuhkan di sekolah-sekolah, dan SKM juga ada memberikan sumbangan kepada koperasi-koperasi untuk diluluskan bantuan untuk 2021. Dalam masa yang sama, cadangan yang berhormat yang mengatakan pendidikan di sekolah, keusahawanan yang diajar di sekolah, saya bagi pihak Kementerian Pengurusan Usaha memang menyokong cadangan ini. Namun demikian, kita sudah maklum bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun mengadakan elemen-elemen dan juga komponen keusahawanan yang telah sedia ada yang dimasukkan dalam bawah elemen merentas kurikulum di perangkat sekolah rendah dan juga menengah, serta di dalam mata pelajaran khusus mengenai keusahawanan di bawah bahagian pendidikan dan juga latihan teknikal vokasional. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, sila Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Saya ingin kementerian terangkan bagaimana kementerian akan membantu usahawan yang terpaksa gulung tikar disebabkan pandemik untuk bangkit semula. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Kita telah pun mengatur beberapa program. Di antaranya kita memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang terjejas dengan bentuk pinjaman ataupun berbentuk grant, di mana bantuan ini ke MEDEC melalui agensi-agensi mereka, agensi-agensi yang sedia ada. Kita ada 11 agensi. Di bawah MEDEC kita telah pun memberikan skim-skim tertentu bagaimana untuk membantu usahawan, dan dalam masa yang sama kita juga memberikan moratorium kepada usahawan yang terjejas, dan dalam masa yang sama juga kita di MEDEC mengadakan kerjasama di antara berbagai bersama-sama agensi. Sebagai contoh, kita nak pastikan 848 premis perniagaan di kompleks-kompleks perniagaan UDA seluruh negara ini mesti penuh 100%. Setakat ini alhamdulillah, menjelang ujung bulan ini 100%. Semua premis perniagaan yang di dalam kompleks UDA ini akan bermula dengan cara bahawa mana-mana usahawan nak mulakan perniagaan di premis UDA ini, sebagai contoh, mereka akan diberi pinjaman melalui agensi yang lain seperti Tekun dan juga Bank Rakyat untuk membantu mereka memulakan perniagaan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab besar seterusnya, saya ingin menjawab Yang Berhormat Tuan Khalid Abdul Samad Shah Alam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau kata mesti melompat. Bukan kata kalau dipecat. Harap menteri jawab cepat. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Sumber Manusia. Ya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kepesatan pembangunan teknologi digital, kadar penembusan jalur lebah yang tinggi, terutama di kawasan bandar dan pemilikan telefon pintar di kalangan penduduk Malaysia, telah membuka ruang luas kepada lebih ramai individu untuk membabitkan diri dalam pekerjaan berorientasikan ekonomi gig. Tambahan pula kita lihat kadar pengangguran apabila kita mengamalkan PKP pertama dengan pembacaan 5.3%, tetapi dalam masa singkat kita dapat mengurangkan kadar pengangguran daripada 5.3% ke 48%, dan walaupun ini satu angka ramai telah meragukan sama ada betul atau tidak, kebetulannya perubahan ini telah berlaku sebab dari segi mindah golongan belia yang telah menerima perniagaan gig ataupun melibatkan diri dalam sektor gig yang mengurangkan kadar pengangguran. Pekerjaan ekonomi gig tidak hanya terhad kepada menjadi rider, namun turut terbuka kepada pekerjaan bebas iaitu freelancer dengan izin yang menyediakan perkhidmatan profesional kepada majikan, misalnya dalam sektor teknologi maklumat, penjagaan kesihatan, perkhidmatan dalam sektor kewangan dan sebagainya yang berasaskan atas permintaan pekerjaan, on-demand jobs dengan izin Tuan Yang Dipertua. Kerajaan Menerusi Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah melancarkan inisiatif penjana HRDF dengan memperkenalkan 5 skim yang terdiri daripada yang pertama Place and Train, yang kedua B40 Development, yang ketiga SME Development, yang keempat Industri Revolution 4.0 dan kelima Gerak Insan Gemilang ataupun GIG. Skim-skim ini diwujudkan bagi tujuan membantu rakyat mendapatkan penempatan pekerjaan, bekerja sendiri dan menambah serta meningkatkan kemahiran mereka. Tuan Yang Dipertua menyentuh kepada menambah serta meningkatkan kemahiran, ingin dinyatakan bahawa elemen soft skill dengan izin ataupun kemahiran insaniah turut diberi penekanan. Kerajaan sedar bahawa kemahiran insaniah adalah amat penting dan merupakan nilai tambah dalam meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehupayaan seseorang individu agar mempunyai daya saing dalam pasaran buruh yang semakin kompetitif. Setakat 25 Oktober 2021, Pembangunan Sumber Manusia telah meluluskan sebanyak 85,527 pelatih bagi mengikuti skim-skim yang melibatkan penempatan pekerjaan dan pekerjaan kediri ini. Berdasarkan kepada jumlah pelatih tersebut, bagi skim GIG seramai 34,592 pelatih telah diluluskan bagi mengikuti program latihan kemahiran yang membolehkan mereka untuk bekerja serta menjana pendapatan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sudah soalan tambahan. Syalam. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Kita semua memahami bahawa gig ekonomi ini adalah merupakan satu fenomena yang baru yang soal perundingan, syarat-syarat pekerjaan, benefit untuk pekerja dan sebagainya adalah banyak ditetapkan oleh majikan. Ya. It is dengan izin very one-sided negotiation. Ya. Maka apa yang perlu ialah kerajaan mesti memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam gig ekonomi ini supaya mereka akan terlindung semasa sekarang dan juga pada masa akan datang. Ya. So dalam soal itu persoalan nak takrifkan pekerja-pekerja gig ini di bawah Ordinan Akta 265, Ordinan Buruh adalah amat penting. Dan adakah ada apa-apa perancangan untuk mentakrifkan pekerja yang terlibat dalam ekonomi gig ini di bawah akta yang sedemikian untuk memberikan perlindungan kepada mereka? Terima kasih. Syalam. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada ahli yang berhormat atas keprihatinan terhadap pekerja gig. Tuan Yang Dipertua, kebetulannya dalam keadaan MCO 1, 2 dan 3, pekerja gig ini telah memainkan peranan yang cukup penting dalam negara ini. Kita tidak boleh menafikan mereka telah banyak menyumbang. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat, mereka perlu diberi pengiktirafan yang untuk menjaminkan masa depan yang selesa. Yang kedua, perniagaan gig ekonomi akan menjadi budaya baru, norma baru di mana
Alah baru kita akan berteruskan dengan gig ekonomi, peluang-peluang pekerjaan dan gig ekonomi. Yang ketiga, kita lihat satu cabaran lebih besar daripada COVID-19 di mana industri revolusi 4.0 akan menggantikan pelbagai perniagaan yang sedia ada. Sebab itu hari ini kita lihat Jepun dah mula mengkaji apakah peluang-peluang pekerjaan akan hilang dalam pembangunan industri revolusi 4.5. Mereka telah mengkaji lebih mendalam dengan slogan pembangunan semua Malaysia 5.0. Maka peringkat pertama, walaupun kita tidak ada dasar, di peringkat awal kita memang ada dasar. Tetapi Kementerian Sumber Malaysia telah memberi yang pertama, kita memberi jaringan keselamatan. Social protection melalui perkeso, itu yang pertama kita betul. Hari ini kita lihat satu perubahan besar di mana Mahkamah United Kingdom telah mengiktirafkan bahawa pekerja-pekerja gig ekonomi perlu diberi layanan yang sama seperti kerja-kerja lain. Maka Kementerian Sumber Malaysia sedang memperhalusi dan meneliti langkah-langkah positif supaya kita memberi satu perlindungan seperti pekerja-pekerja lain. Maka saya bagi kepada jaminan yang berhormat, saya sebagai Menteri Sumber Malaysia cukup prihatin terhadap pekerja-pekerja gig ekonomi dan kementerian sedang mengkaji dalam masa terdekat kita akan membentang dalam minggu ini satu dasar baru untuk mempertahankan hak mereka. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan kedua saya jemput yang berhormat. Yang diri dulu Kuala Langat. Speaker, saya minta maaf sebelum kepada Menteri. Saya akan tanya soalan bukan tentang gig tetapi berkenaan dengan Kementerian Sumber Manusia. Baru-baru ini kita alami satu isu besar di dalam negara kita di mana beberapa syarikat-syarikat yang mengeksportkan barang-barangan buatan Malaysia telah dialami dengan izin forced labour issue ataupun masalah pemburuk di dalam negara kita. Ini jadi satu isu besar sebab ini bukan saja dalam industri glove ataupun peladangan tetapi di dalam kita nampak akan dimainkan di dalam industri-industri lain. Soalan saya yang berhormat Menteri, adakah kerajaan mengadakan task force yang besar bukan saja melalui Kementerian Sumber Manusia tetapi dengan MITI dan juga kementerian-kementerian lain untuk cabar dan buat sesuatu untuk atasi masalah ini untuk perniagaan kita ataupun industri-industri kita penting ini dalam negara ini di mana katakan adalah isu forced labour di dalam negara kita. Saya mendapat bahawa kita tidak ada isu forced labour tetapi sindungan yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan ataupun foreign countries ini sangat dikecuakan di dalam negara kita dan ini akan bawa nama buruk kepada kita. Saya minta Menteri untuk jawab, adakah tak kita akan buat sesuatu ataupun tindakan-tindakan akan diambil di atas isu ini. Terima kasih. Terima kasih Kepala. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Walaupun soalan lari daripada soalan asal tapi atas kepentingan orang awam saya ingin menjawab soalan ini. Yang pertama, saya setuju dengan pandangan yang berhormat. Memang isu forced labour ini telah mencacatkan imej negara di hadapan antarabangsa di mana produk-produk pengeluaran Malaysia telah pun diaramkan di negara-negara tertentu seperti USA dan sebagainya. Yang pertama, isu ini memang benar. Ada juga majikan-majikan, bukan semua majikan, ada juga majikan-majikan yang mengambil kesempatan untuk menambahkan keuntungannya. Mereka memaksa pekerja mereka bekerja lebih masa dan gajinya tidak bayar online dan pelbagai isu. Dan Kementerian Sumber Manusia melalui Akta 446. Tuan Yang Dipertua, Akta 446 adalah satu akta baru yang telah berkuat kuasa pada tahun lepas. Maka dari segi kekuatan anggota memang kurang. Tetapi kita sedang mengambil tindakan yang seterusnya. Yang kedua, semasa darurat, dalam order darurat kita telah mengambil tenaga dengan pelbagai agensi seperti MITI, Immigration, CIDB dan sebagainya untuk menambahkan kekuatan penguatkuasaan. Maka kerajaan akan terus kaji sama ada kita boleh turun kuasa kepada agensi-agensi lain supaya bekerjasama dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia untuk menambahkan penguatkuasaan. Ini bagi apa yang sedia ada. Bagi peringkat kedua, untuk ini semua perkara ini semua berlaku sebelum kita mengamalkan Akta 446. Untuk masa hadapan, untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Sumber Malaysia terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri kerana menyerahkan menentukan kuota pekerja asing kepada Kementerian Sumber
Semua Manusia julung kalinya, maka kita meletakkan prasyarat di mana sebelum pekerja asing masuk ke negara ini, kita minta majikan meyakinkan Kementerian Sumber Manusia sama ada mereka ada tempat tinggal yang selesa mengikut Akta 44. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi mengawal gaji dan sebagainya, Kementerian Sumber Manusia sedang melibat urus dengan pihak-pihak kepentingan untuk memperkenalkan e-wages, di mana apabila seorang pekerja asing atau pekerja tempatan sekiranya tidak dibayar gaji on time, maka Kementerian Sumber Manusia akan ada notifikasi untuk mengambil tindakan terhadap majikan ini. Dan saya bagi jaminan Kementerian Sumber Manusia di bawah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia cukup serius untuk menangani masalah ini, sebab ini bukan saja melibatkan pekerja asing tetapi lebih kepada imej negara. Saya setuju imej negara memang tercalar, tapi kita buat seberapa banyak yang boleh untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Saya bagi ruang ke soalan tambahan yang ketiga, Stew. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya kira program MyGig Digital Freelancer yang disediakan oleh pihak kementerian bagi memfokuskan kepada belia yang mempunyai kemahiran khusus seperti web designing, content creator dan lain-lain lagi, salah satu usaha yang wajar disertai oleh anak muda khususnya yang menggerakkan ekonomi gig ini. Soalan saya, sehingga kini sejauh manakah keterlibatan anak muda dalam program ini dan apakah usaha kerajaan bagi menarik lebih ramai freelancer ataupun pekerja ekonomi gig menyertainya? Sekian. Sila Menteri, 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, setakat ini kita lihat dalam keadaan COVID dan sebagainya, penglibatan belia, khususnya golongan belia dalam latihan-latihan kemahiran dan ekonomi amat menggalakkan. Tetapi saya masih tidak pasti sama ada sejauh manakah kejayaan kita. Dari segi menjalani latihan, melibatkan diri dalam program-program yang diaturkan oleh kerajaan ataupun agensi, memang amat memuaskan. Tetapi dari segi kejayaan, sejauh manakah kejayaan mereka, belum lagi kita pasti. Maka Kementerian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mencadangkan supaya Kementerian Sumber Manusia menjadi single window untuk memantau. Maka Kementerian Sumber Manusia sedang dalam proses untuk memperkenalkan tracer, di mana program yang sedia ada ini apabila dijalankan latihan, dari segi kejayaan itu akan ditentukan oleh training provider, maka mereka bagi laporan kepada kita. Saya kurang pasti sama ada laporan itu betul ataupun direka dari segi kejayaan. Maka sekarang kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia akan memperkenalkan tracers tadi, di mana kita akan mengkaji sehingga memantau mereka sejauh manakah kejayaan mereka. Tetapi dari segi penghematan amat memuaskan. Terima kasih Menteri. Tanyaan jawab lisan seterusnya, Yang Berhormat Pengarang tidak ada dalam Dewan. Saya ingin menyebut seterusnya Yang Berhormat Tuan William Leong G. Kin, Selayang. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh serta salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, pertama sekali terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Selayang yang membangkitkan isu pelaksanaan bina dan kemudian jual ataupun build and sell BTS untuk mengelakkan berlakunya pemajuan perumahan terbengkalai. Untuk maklumatnya Tuan Di-Pertua, kerajaan sememangnya mengalu-alukan konsep pembinaan secara build and sell atau BTS 10-90 pada ratio bagi pemajuan perumahan swasta. Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1966, Akta 118 dan peraturan-peraturan telah memperuntukkan jadual 1 dan jadual 2, iaitu perjanjian jual beli bagi pembinaan pemajuan perumahan secara build and sell 10-90 ratio. Dalam kaedah pembinaan BTS ini, pemaju akan mengenakan 10% wang pendahuluan daripada harga jualan kepada pembeli, manakala baki 90% pula akan dikenakan setelah rumah tersebut siap dan sijil perakuan siap dan pematuhan ataupun CCC serta penyerahan pemilikan kosong ataupun vacant possession. Secara sepintas lalu, antara faktor yang menyebabkan suatu projek perumahan menjadi terbengkalai adalah kegagalan perancangan, skim pemajuan yang terlalu besar dan pemantauan pemajuan pembinaan yang tidak berkesan serta faktor-faktor lain termasuk juga kewangan dan ada kalanya kenaan syarat-syarat tambahan oleh PBT maupun kerajaan negeri.
Pada umumnya, kerajaan sentiasa dan terus komited dengan pandangan bahawa hala tuju pemajuan perumahan harus menuju ke arah kaedah penjualan berkonsepkan BTS ini. Ini selari dengan dasar perumahan negara 2018-2025 di bawah fokus 2, iaitu menambah baik accessibility dan tahap kemampuan memiliki rumah dengan menggariskan pelan tindakan bagi memastikan peralihan daripada jual kemudian daripada sell and build kepada BTS dilaksanakan secara berperingkat. Sebagai langkah kehadapan untuk memastikan agar projek-projek terbengkalai ini dapat dikekang, KPKT dalam kajian untuk melakukan pindaan terhadap Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1966, Akta 118, yang dijangkakan dibentangkan di Parlimen insya-Allah pada suku ketiga 2022. Yang antara lain pindaan yang dicadangkan adalah pertama sekali jadual pembayaran, perjanjian jual beli jadual G dan H yang akan bermiripkan kepada BTS, di mana bayaran peringkat awal hanya merangkumi 40%, manakala baki bayaran semasa pemakluman selepas pembeli menerima notis daripada pemaju bagi penyerahan pemilikan kosong dengan disokong oleh perakuan siap dan pematuhan CCC. Kedua, elemen tuntutan bayaran daripada pembeli oleh pemaju adalah ditolak 5%. Contohnya, jika tuntutan itu 40%, maka pembeli hanya akan membayar 35%, manakala semua pegangan ini akan hanya dilepas selepas mendapat CCC. Manakala ketiganya adalah jika suatu projek ditakrifkan sebagai lewat atau sakit, Kementerian berdasarkan jadual kemajuan projek yang dikemukakan oleh pemaju tidak sama selari dengan pemajuan fizikal, maka syarikat berkenaan tidak lagi akan diluluskan untuk memohon permit iklan dan jualan untuk projek-projek yang lain. Tambahan daripada itu, ahli lembaga syarikat pemaju berkenaan disedara hitam dan tidak dibenarkan keluar negara, serta pemegang saham tidak dibenarkan untuk melabur di syarikat lain yang sama dengan nature ataupun pelaburan hartanah. Justru itu, dengan adanya pindaan dan cadangan pindaan tersebut, kerajaan berpandangan pelaksanaan BTS ini, Build and Sell, boleh dilaksanakan secara lebih menyeluruh dalam industri hartanah selepas daripada tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila selayang, soalan tamam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dengan jawapan yang lengkap, dan kita memang mengalukan untuk mengadakan konsep build and sell sistem 10-90 10-90. Yang Berhormat Menteri tadi dalam jawapan telah sentuh tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada projek terbengkalai, dan saya juga mendapat jawapan daripada KPKT di mana isu kewangan adalah faktor projek terbengkalai di dalam 67 projek, iaitu 8.17%. Kelemahan pengurusan 2 projek 2.44%. Pemaju tidak dapat dikesan 3 projek 3.66%. Projek tidak berdaya maju 2 projek 2.44%. Maknanya isu kewangan adalah yang terbesar sekali, dan kita hendak memberikan perlindungan kepada pembeli kerana dengan konsep yang sedia ada, risiko diletak di beban bahu pembeli. So saya cadangkan dan saya minta Menteri setuju atau tidak di dalam konsep BTS memberikan lebih tumpuan untuk memberikan perlindungan kepada pembeli bahawa mereka hanya hendak membayar 10% dan tunggu kepada CCC rumah disiap, dan ini adalah
satu sistem yang lebih baik untuk memberikan perlindungan kepada pembeli. Setuju atau tidak, Yang Berhormat? Terima kasih Selayang. Sila, Menteri. Ya, saya setuju. Ideally begitulah kita nak supaya jaminan dan perlindungan kepada pihak pembeli. Tetapi kita perlu lihat secara keseluruhan ekosistem dengan rantaian ekonomi dan juga ketersediaan ekosistem yang seperti mana yang saya sebut. Sebab sebenarnya kalau dari segi build and sell ni dia ada dua. Satu, 0-100. Maknanya dia bina semua terus, siap, baru jual. Ini sebenarnya bukanlah benda asing. Kalau di zaman 70-an, di Petaling Jaya, di bukit-bukit Damansara, kebanyakan pembinaan rumah berlaku secara model BTS ini. Tapi pada waktu sekarang, antara yang mengekang mereka adalah pertama dari segi soal sumber kewangan. Syarikat-syarikat pemajuan perumahan yang perlu mengeluarkan dana untuk mendapat bridging financing ini adalah syarikat-syarikat yang tidak mempunyai keupayaan yang kuat. Dan keduanya jumlahnya tentulah sekali besar dan paling-paling utama kajian yang sedang saya lakukan adalah soal peningkatan kos harga rumah. Kerana bila mana pemaju terpaksa ambil bridging financing, semua segala interest will be passed back kepada consumer. Dan demikian juga bila mana kita mengecilkan jumlah penyertaan penyedia-penyedia perumahan atau pemaju-pemaju perumahan, ia akan menyebabkan a disruption dari segi supply. Bila supply perumahan berada dalam jumlah yang berkurangan, ia juga boleh menyumbang kepada kenaikan. Sebab tu saya sebut tadi, ia akan dilakukan, saya sedang kaji dan kita akan laksanakan tetapi secara berperingkat. Tapi sementara menanti perkara tersebut berlaku, saya ambil langkah yang hybrid untuk buat pindaan. Agar selepas ini kalau nak beli rumah bukan 10%, dia 40%. Tak ada lagi progresif. Sekurang-kurangnya we come to the middle ground, YB. Agar kata the risk is evenly shared antara pemaju dan juga antara pembeli. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua saya Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mendengar dengan teliti jawapan daripada Menteri tadi dan tahniahlah di atas usaha-usaha yang dibuat oleh Kementerian bagi membantu pembeli-pembeli rumah ini. Dan saya juga mendengar permasalahan yang disebut oleh Selayang tadi. Masalah yang ada sekarang ini, isu terbengkalai, rumah terbengkalai ini semakin berleluasa. Di antara yang menarik perhatian kita dalam isu perumahan terbengkalai ini adalah mengenai hak pembeli untuk bertindak selepas pembinaan rumah tersebut terbengkalai. Jadi saya ingin mendapat penjelasan Kementerian sejauh mana aspek literasi hartanah ini diberikan penekanan kepada semua pembeli hartanah, khususnya bagi pembeli pertama kali, supaya mereka bukan saja didedahkan dengan proses serta prosedur pembelian rumah yang betul, malah juga diberikan penekanan terhadap hak serta tindakan yang boleh diambil setelah berlaku isu terbengkalai ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sebenarnya dari segi soal projek terbengkalai, tadi saya nak sambung lagi jawapan daripada apa yang ditanya oleh Selayang. Jumlah yang ada sekarang sekitar 78. Dan menelan ataupun mengambil mencakupi hampir 17,000 unit rumah. Dan daripada jumlah tersebut yang benar faktor kewangan adalah yang paling tinggi. Tapi kebanyakan ini semuanya berlaku sebelum 2015. Selepas daripada 2015, Kementerian telah mengetatkan salah satu dia peraturan dari segi Housing Development Account, di mana ia tidak boleh dikeluarkan melainkan mendapat persetujuan daripada sama ada KSU ataupun Ketua Pengarah. Dan dari segi soal terbengkalai ini, Yang Berhormat, just nak explain bahawa Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, walaupun dia custodian kepada Akta 118 Pemajuan dan juga Peraturan dan Pelesenan, namun dari segi soal kebenaran merancang, ia dikeluar oleh PBT dan di peringkat kerajaan negeri. Apa yang dilakukan oleh Kementerian sekarang, Yang Berhormat, dan kita nak memastikan penyelesaian terbengkalai, kita guna dua kaedah. Satu, mediasi. Kita jumpa balik semula dengan syarikat. Kalau syarikat itu telah digulung tikar, kita jumpa dengan liquidator, private liquidator, dan ada kalanya kita cari white knight. Sebagaimana berlaku dalam salah satu daripada projek yang saya buat lawatan dalam Selayang, Taman Selayang Mutiara minggu lepas. Dan keduanya kita guna intervention. Bila kita lihat projek itu berdaya mampu untuk dibangunkan semula, diselesaikan, maka kita inject atau kita lakukan facilitation fund injection. Sebagaimana yang berlaku di Selayang, di mana kerajaan menyediakan 35 juta
memungkinkan blok kristal kalau silap saya untuk dibangunkan semula, akhirnya memberi peluang untuk rakyat memiliki dan menyelesaikan masalah rumah terbengkalai. Dan insya-Allah daripada 78 yang saya sebut tadi, KPKT kita merancang untuk mengurangkan ke 75 sasar pada tahun ini. Saya sendiri pun dah buat war room perumahan mencakupi semua, dan saya sedang dalam proses untuk menulis kepada semua MP di mana projek-projek terbengkalai ada di kawasan dia bagi memungkinkan mereka tahu dan juga mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh KPKT. Terima kasih. Boleh soalan tambahan? Bro, ringkas apa? Ringkas. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada penjelasan dari Menteri. Bagi saya, PTS betul-betul akan menghadkan pemain atau player yang tiada tanah yang kukuh dan pengalaman yang cukup untuk memasuki sektor perumahan. Tapi sebelum ini dilaksanakan, memang saya nampak ada banyak pemain atau player yang tidak ada cukup tanah dan tidak ada pengalaman dalam perumahan memasuki sektor ini. Jadi soalan saya, sama ada kerajaan akan mewujudkan garis panduan untuk semua pihak berkuasa tempatan untuk letakkan syarat-syarat sebelum permit atau di pejabat menteri sendiri, sebelum permit yang diperlukan diluluskan, mereka mesti memenuhi beberapa syarat seperti ada cukup tanah dan ada pengalaman yang cukup sebelum itu, dan adakah jenis perumahan atau kedai itu sesuai atau lokasi itu sesuai. Mengapa saya tanya ini? Kerana di kawasan saya dapat 2 projek perumahan terbengkalai swasta yang bagi saya memang jenisnya tak sesuai, tempatnya, lokasi pun tak sesuai. Tapi itu diluluskan oleh kerajaan dan juga pihak berkuasa tempatan. Dan juga saya pun nampak ada satu projek di kawasan saya di Sungai Tiram. Itu ada projek Prima. Bagi saya pun tak tahu apa sebab itu satu projek Prima dengan 1,000 unit lebih letak di Sungai Tiram, satu kawasan perkampungan Melayu yang jauh dari pantai. Ya, itulah soalan saya. Terima kasih. Salah satu daripada juga yang akan dikenal pasti adalah segi soal insentif untuk menggalakkan orang melakukan BTS. Sebab kalau melihat pada kesukaran atau the barriers of entry ini memang agak tinggi. Memerlukan syarikat-syarikat yang mempunyai keupayaan kewangan yang besar, kerana kerja-kerja pendahuluan ini memerlukan 20%, agak tinggi. Sekarang ini pun kementerian telah mengetatkan dengan mengenakan syarat bagi mereka meletakkan deposit 3%. Berarti kalau projek itu mempunyai GDV 100 juta, mereka perlu meletakkan 3 juta dan hanya boleh dikeluarkan setelah vacant of possession. Namun apa yang dibangkitkan oleh tadi Yang Berhormat Tebrau tentang berkaitan dengan Prima, saya secara detail saya tak ada, tapi saya dah pernah jawab bahawa ada 17 projek Prima yang berada dalam pelbagai kategori yang dianggap sebagai sakit namun sedang melalui proses penyelesaian. Saya pun ambil ke legacy, I inherited the legacy problem juga, dan yang mana saya perlu lakukan perubahan-perubahan model untuk pastikan bahawa penyelesaian Prima ni akhirnya dapat dilakukan secara keseluruhan. Again, sebagaimana saya sebut, semua WB-WB yang mana ada projek Prima, SPMB yang mana di bawah kawal seliaan, insya-Allah akan mendapat surat daripada KPKT untuk memberi penjelasan tentang semua projek-projek yang membabitkan perumahan di kawasan ahli parlimen masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, soalan untuk sahabat saya, Menteri Belia dan Sukan, soalan nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman
Ahli yang berhormat, Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM adalah merupakan badan yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pembangunan dan kemajuan sukan bola sepak negara. Pihak kementerian melalui Majlis Sukan Negara sentiasa bekerjasama dengan FAM dalam memberikan tumpuan utama kepada pembangunan bakat-bakat bola sepak yang berumur dari 7 hingga 17 tahun menerusi pelaksanaan program pembangunan bola sepak negara ataupun PPBN. Sehingga kini PPBN mempunyai seramai 14,214 orang pemain, 767 orang jurulatih daripada 52 buah akademi tunas, 63 buah pusat latihan daerah, 14 buah sekolah sukan negeri, 1 sekolah sukan Malaysia dan juga sebuah akademi bola sepak negara Muqtadahari ataupun AMD. AMD adalah lapisan tertinggi di dalam piramid pembangunan PPBN di mana pelatih yang berbakat dan berkualiti di antara umur 13 hingga 17 tahun akan ditempatkan di AMD untuk digilap dengan program latihan yang tersusun dan kemudahan latihan yang terbaik. Beberapa pemain muda hasil pelaksanaan PPBN telah mendapat pengiktirafan untuk bermain bersama kelab-kelab di peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan. Ini menunjukkan perkembangan positif apabila produk yang dihasilkan oleh PPBN mendapat tumpuan kelab-kelab tempatan dan juga antarabangsa sekaligus mengubah ekosistem bola sepak negara. Di antara pemain-pemain muda tersebut adalah Luqman Hakim Samsudin yang mendapat tawaran di KV Cartridge, Belgium. Arif Aiman, Firdaus Ramli, Umar Hakim mendapat tawaran ke pasukan Johor Darul Takzim. Syekh Izhan, Faiz Amir, Fahmi Daniel, Azrin Afiq, Khairi Sufyan dan Zikri Khalili menerima tawaran daripada pasukan Selangor. Untuk makluman yang berhormat juga, sejumlah pertukan telah disediakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 sebagai jaminan kerajaan bagi meneruskan pelaksanaan PPBN dari tahun 2021 hingga 2025. 9 inisiatif baru telah diperkenalkan iaitu memperkasa program bola sepak wanita, yang kedua, penubuhan akademi peringkat zon, ketiga, pemerkasaan bidang kejurulatihan, keempat, pembangunan akar umbi, kelima, penstrukturan sistem lebih sistematik, keenam, penekanan terhadap sains sukan dan perubatan sukan, ketujuh, pencarian bakat di setiap peringkat, kelapan, hala tuju pemain yang jelas, kesembilan, penglibatan dan pendidikan ibu bapa. Inisiatif dan komitmen yang diberikan oleh pihak kerajaan ini adalah sejajar dengan pelan jangka panjang FAM ataupun F30 untuk berada di kelompok 5 negara terbaik di benua Asia dari segi tadbir urus dan kelayakan secara automatik ke Piala Dunia pada 2030 dapat direalisasikan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Untuk pengetahuan Menteri, saya menyokong program ini kerana bagus. Daripada aktiviti sukan bola sepak ini, kita boleh tingkatkan kepada industri dengan penglibatan lebih ramai. Masih ramai lagi bakat-bakat yang belum tercungkil yang berada di luar-luar bandar. Khususnya bagi kawasan-kawasan parlimen yang tidak ada kemudahan. Jadi saya telah buat permohonan kepada Menteri untuk menyediakan permohonan kemudahan padang bola sepak di Parlimen Bukit Gantang. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua untuk makluman yang berhormat. Di kawasan di negeri Perak yang berdekatan dengan Parlimen Bukit Gantang terdapat sebuah pusat akademi tunas larut matang di Sekolah Rendah Kebangsaan King Edwards II dan sebuah lagi pusat latihan daerah di Sekolah Menengah King Edwards II. Kedua-dua pusat latihan ini amat berdekatan dengan Bukit Gantang dengan kelengkapan kemudahan-kemudahan asas termasuk perkhidmatan jurulatih. Kementerian dalam cadangan untuk menambah bilangan akademi tunas yang sedia ada sebanyak 52 kepada 63 dan ini termasuklah di dalam kawasan Bukit Gantang juga. Untuk makluman juga, sehingga kini pusat latihan daerah di Taiping mempunyai seramai 120 orang pelatih dan 6 orang jurulatih yang sedang menjalani latihan di Akademi Tunas dan 100 orang pelatih dengan kendalian
4 orang jurulatih. Terima kasih Yang Berhormat. Setuju. Terima kasih. Setuju sekejap. Ada soalan tambahan sebelah sini? Oh, tak ada, silakan. Okey, terima kasih Menteri dan terima kasih Datuk Ketua. Kita baru sahaja mendapat berita gembira iaitu berkait dengan kejayaan pasukan bawah 23 tahun memasuki pusingan akhir pada Asia bawah 23 tahun depan. Jadi sebahagian besar daripada pemain yang membarisi skuad bawah 23 tahun ini ialah daripada TFC, Terengganu Football Club dan Selangor Football Club, Selangor FFC. Jadi persoalan saya, adakah kerajaan atau kementerian bercadang untuk melaksanakan satu program pemilihan pemain di peringkat umbi sebagaimana yang pernah dilaksanakan pada tahun 2006 iaitu dengan penubuhan pasukan skuad My Team di mana pemain-pemain yang dipilih melalui jelajah seluruh negara, 13 negeri yang dijelajah dan telah mensyaratkan 3 syarat iaitu pemain yang bukan yang menjadikan bola sepak sebagai kerja utama, yang kedua berumur 17 tahun ke atas dan boleh berlari 100 meter dalam masa 12 saat, dan satu pertandingan friendly telah dibuat pada 29 Mei 2006 itu pasukan My Team ini dengan pasukan bawah 20 tahun negara. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Setiu. Kita semua berbangga dengan pencapaian skuad bawah 22 tahun kebangsaan di bawah kendalian Brad Melanie yang telah menyertai kejohanan kelayakan Piala Asia bawah 23 pada tahun 2022 dan telah berjaya di saringan kelayakan peringkat kumpulan dengan keputusan yang begitu membanggakan, dan kita layak ke Uzbekistan yang kita akan bertanding pada pertengahan tahun hadapan. Dan saya bersetuju juga dengan pandangan Yang Berhormat daripada Setiu tentang perlunya kita menambah baik program-program yang sedia ada, dan dengan itu KBS sedang mengusahakan program-program seperti Talent ID dalam proses pengenal pastian bakat, juga melibatkan penyertaan kelab-kelab ataupun akademi swasta seperti My Team. Namun ianya kerjasama rapat kita lakukan bersama dengan kelab-kelab dan juga Persatuan Bola Sepak Malaysia ini akan diteruskan, dan saya percaya ianya akan dapat membuahkan hasil kerana sekarang ini telah pun kita nampak satu peningkatan yang begitu mendadak, dan insya-Allah ianya akan sentiasa diperkemaskan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Oscar Ling Chayu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Pada 3 November 2021, Institut Penyelidikan Klinikal atau ICR daripada NIH, National Institute of Health, telah mengumumkan hasil dapatan kajian ivermectin iaitu ITECH ke atas 500 sakit COVID yang dimasukkan ke hospital dengan kategori 2 dan 3. Kajian klinikal open label randomized trial tersebut dengan izin menilai keberkesanan rawatan 5 hari ivermectin beserta penjagaan standard yang dinamakan kumpulan IVM berbanding dengan hanya penjagaan standard ataupun kumpulan SOC, standard of care dengan izin, yang mendasarkan garis panduan KKM untuk pesakit COVID-19 di 20 hospital kerajaan dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 MIPS 2.0. Sesi libat urus bersama media diadakan pada 9 bulan November dan hasil dapatannya adalah seperti berikut. Pertamanya, kadar kemerosotan penyakit COVID-19 kepada tahap teruk adalah sama di dalam kumpulan ivermectin jika dibanding dengan kumpulan standard of care. Yang kedua, manakala bagi purata tempoh kemerosotan penyakit COVID-19 dari kategori 2 dan 3 kepada kategori yang lebih teruk iaitu kategori 4 dan 5 menunjukkan tiada perbezaan dan signifikan dari segi statistik berkaitan dua kumpulan ini. 3. Tiada perbezaan ketara didapati daripada segi kemasukan ke ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan mekanikal, pemulihan simptom, parameter ujian darah dan resolusi imbasan X-ray dada. Keempat, kebarangkalian untuk pulih dari gejala sepenuhnya pada hari kelima, penyertaan antara dua kumpulan ini adalah hampir sama, yang mana tiada perbezaan yang signifikan.
Selain itu, analisis keselamatan melaporkan bahawa kejadian kesan sampingan adalah 3 kali lebih kerap berlaku di dalam kumpulan IVM berbanding dengan kumpulan SOC, di mana kebanyakannya adalah kes cirit-birit. Berdasarkan hasil kajian ITEC, ivermectin tidak disyorkan untuk dimasukkan ke dalam garis panduan rawatan COVID-19 sedia ada kerana ivermectin tidak mengurangkan risiko penyakit COVID-19 tahap teruk. KKM menyarankan agar ivermectin hanya digunakan dalam kajian klinikal dengan pemantauan. Keputusan ITEC juga selari dengan kajian berskala besar seperti Ivercore COVID-19 di Argentina dan juga Together dari Brazil yang tidak menyokong penggunaan rutin ivermectin dalam amalan klinikal rawatan COVID-19. Pasukan kajian ITEC bercadang menghantar data kajian tersebut untuk diterbitkan di dalam jurnal peer reviewed dengan izin bagi memberi maklumat tambahan kepada kajian-kajian ivermectin termasuklah meta-analisis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan satu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ivermectin menjadi tumpuan perhatian kepada kebanyakan rakyat Malaysia kerana kebanyakan rakyat Malaysia sekarang cuba nak mencari satu alternatif rawatan untuk COVID-19 ini. Jadi apa yang membimbangkan saya ialah sekarang apabila kita melancarkan dos pengalak untuk rakyat kita, hanya ada 40% sudah gagal untuk menghadiri temu janji. Jadi pada pendapat saya, kebanyakan alasan mereka yang tidak pergi untuk mendapatkan booster dose ialah mereka takut heterologous cara untuk mixing two vaccine. Dulu mereka mengambil Sinovac, sekarang kerajaan memasakkan mereka untuk mengambil Pfizer, vaksin Pfizer. Jadi adakah kerajaan akan melancarkan vaksin Sinovac kepada mereka dulunya yang mengambil vaksin Sinovac? Jadi satu lagi alasan yang saya rasa ialah kekurangan penjelasan dari kementerian untuk menjelaskan keselamatan untuk menjalankan heterologous mixing of two vaccine untuk menjadikan booster dose. Jadi satu lagi soalan saya ingin tanya ialah tentang Molnupiravir, ialah satu jenis ubat baru untuk dimakan daripada syarikat Merck. Saya dapat laporan dari satu menteri dari Kerajaan Sarawak bahawa harga untuk satu biji ialah 6,000. Jadi kalau untuk satu kos lawatan lebih kurang 40 biji diperlukan, ialah kos untuk rawat dengan menggunakan ubat baru ini ialah RM240,000. Jadi mengikut satu laporan dari luar negara, saya didapati bahawa kos rawatan untuk satu kos Molnupiravir ini hanya $700. Jadi lebih kurang RM3,000 Malaysia. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan apakah harga sebenar untuk membeli ubat baru ini. Sila jelaskan. Yang Berhormat Timbalan Menteri sebenarnya tak berkaitan dengan soalan induk. Ya. Serahkan kepada Yang Berhormat lah. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Banyak soalan tu sebenarnya. Yang berkaitannya adalah berkenaan dengan sebenarnya kajian tentang ivermectin. Walau bagaimanapun saya akan soalan-soalan yang tidak berkaitan tu saya akan mungkin bantu melalui jawapan bertulis. Cuma saya nak terangkan, saya ingat fokus pada soalan kita ni sebenarnya. Kan? Sebab rakyat semua kebimbangan. Kementerian Kesihatan akan buat yang terhabis baik dari aspek kaedah kesihatan awam, dari aspek hospital, rawatan di hospital awal dan sebagainya, mengikut kategori, dan juga dari aspek vaksinasi. Vaksinasi pun kita cari vaksin yang terbaik, kita cari vaksin yang selamat, yang berkualiti. Yang KKM berjanji akan buat. Sebab tu kita lihat apabila contohnya apabila dunia mengisytiharkan ada ubat-ubat baru, inovatif baru. Contohnya Molnupiravir. Jadi kita tak mau ketinggalan. Sebab ubat ni telah dikatakan dapat menurunkan 50% kemasukan ke dalam hospital. Dan kerajaan hari ini KKM telah juga membuat aku janji untuk pembelian daripada MSD 150,000 pakej rawatan untuk buat persediaan supaya apabila kita mendapat kebenaran dan kelulusan nanti, maka ubat ini kita dapat membantu rakyat
Dengan mengurangkan kemasukan ke hospital dan ke ICU, kita mengurangkan beban di ICU. Dan juga seperkara lagi tentang vaksinasi ini, apabila kita melaksanakan vaksinasi, kita juga mengurangkan kes sakit dan mengurangkan keterokan kes-kes COVID. Sebab tu vaksinasi, contohnya yang kita bercakap tentang booster dose ini adalah perkara yang sangat penting. Pada ketika ini adalah ada peringkat yang agak baru lagi sebenarnya. Kita hari ini telah mencapai 97.5% yang telah mendapat dos pertama, primer. Dan yang dos kedua sudah orang dewasa terdapat 95%. 55% sejak kita melakukan PICK ini. Jadi sekarang ni kita memberikan booster sebab kita tahu selepas 6 bulan imunitinya akan mula menurun. Kajian telah menunjukkan. Dan sebab tu kita mengadakan booster dose ataupun dos penggalak ini. Dan tentang Sinovac ini, adakah perancangan soalan Yaudahlah. Tolong NPRA telah memberikan kelulusan bersyarat kepada Pfizer dulu. Sebab tu kita memberikan Pfizer dan Pfizer. Tetapi bagi mereka yang mempunyai allergic umpamanya akan diberikan dengan Sinovac. Jadi benda ni dinamik dan perubahan akan berlaku dari masa ke semasa. Dan seperkara lagi tentang yang disebut ni tentang penerimaan dos penggalak ni tidak berapa meyakinkan. Ini peringkat awal lagi. Peringkat awal kita telah isytihar pada 13 bulan 10. Sarawak telah bermula dengan mendahului negeri-negeri lain, tapi pencapaiannya belum cukup tinggi lagi. Biasa seperti kita bermula dengan peak dulu, pencapaian tidak tinggi lagi. Kerana hari ini rakyat apabila mereka telah mendapat kelonggaran interstate pergerakan dan telah ramai telah mendapat vaksinasi, ada sedikit rasa Tuan Speaker, boleh kita berhentikan syarahan ini? Jadi menyebabkan mereka tidak datang. Jadi apa yang KKM akan buat? KKM akan terus memberikan. Berapa lama kita kena dengar ini? KKM akan terus memberikan penerangan dan motivasi kepada rakyat supaya tampil untuk mengambil booster yang kita akan dos penggalak ini yang kita akan bagi kebanyakan yang melalui pengamal-pengamal perkhidmatan swasta. Terima kasih. Tuan Speaker, baling Sungai Buloh. Baling. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Speaker. Kalau kita tengok balik soalan dia tu terlalu jauh lagi. Tolong nyatakan apakah perkembangan kajian ivermectin dan dalam rawatan COVID-19 di Jalakan Malaysia. Itu je Timbalan Menteri. You are medical doctor, you are so great. Tak payah pergi yang lain-lain itu bagi cara tulis je. Saya nak tanya berkaitan dengan ivermectin. Ini soalan penting lah. Kita rakyat Malaysia. Tolong duduklah. Duduk. Apa ni? Baling, ringkas. Ya. Dan ini bukan waktu bahas. Saya melihat dia banyak school of thought, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ada juga doktor-doktor kata boleh ambil. Ada yang kata tak boleh. Jadi kementerian dah buat kajian seperti yang Berhormat sebut kata 3 November dan sebagainya. Soalan saya, Yang Berhormat sebagai seorang doktor, dan saya nak tanya, adakah ambil ivermectin ni satu perkara yang bahaya untuk sesiapa saja makan ivermectin ni dalam konteks COVID-19? Kononnya makan ivermectin ni kita akan tak terjebak, takkan mudah kena. Atau bila kena ivermectin, hari pertama makan 2 biji dan sebiji untuk 5 hari. Dan ada kes, maaf yang Datuk betul, ada kes satu rumah ada 6 orang. Seorang tu ayah dia makan ivermectin, anak-anak dia semua tak makan. Bila kena close contact dan positif COVID ni, ayah tak kena, anak-anak semua kena. Jadi soalannya. Pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Pendek Ketua. je Yang Berhormat. Ya, saya bagi pendek je. Kita memberikan kebenaran untuk menggunakan ubat ni berdasarkan fakta dan sains, data dan sains. Bertemu kembali langsung dari Parlimen bersama saya Vimalah Kasturi Virasami. Baik saudara, terdahulu telah berlangsung pertanyaan menteri dan sedang berlangsung pertanyaan bagi jawab lisan.
Baik, sebentar tadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menyatakan bahawa Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dijangkiti COVID-19. Beliau memaklumkan perkara tersebut apabila Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjawab soalan di waktu pertanyaan Menteri bagi pihak Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Baik saudara, berhubung pendaftaran OKU sehingga 31 Oktober lalu terdapat 583,427 orang kurang upaya OKU yang telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Namun jumlah OKU yang berdaftar tersebut masih kecil berbanding anggaran yang dibuat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu sekurang-kurangnya 15% populasi negara adalah terdiri daripada golongan OKU atau 4.8 juta populasi OKU di negara ini. Justru pelancaran My Daftar OKU diharapkan akan membantu mencapai sasaran yang ditetapkan oleh WHO. Tambah beliau iaitu Datuk Seri Rina Harun, ianya lebih cakna OKU kerana OKU tidak perlu hadir secara fizikal ke pejabat JKM daerah. Kad OKU akan diperolehi dengan cepat dalam tempoh 24 jam melalui dalam talian selepas diluluskan tanpa menunggu penghantaran secara fizikal seperti sebelum ini. Datuk Seri Rina menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Beaufort Datuk Seri Aziza Muhammad Dun. Baik saudara, sebanyak 21,397 permohonan skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dalam tempoh 10 bulan tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi menjelaskan daripada jumlah tersebut sebanyak 15,053 permohonan daripada golongan B40 manakala 6,344 merupakan permohonan pelajar institusi pengajian tinggi sepenuh masa. Katanya Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM masih lagi membuka peluang serta mensasarkan lebih 100,000 pendaftaran baharu melalui skim SPPP untuk membantu golongan terjejas sejajar dengan matlamat bajet 2022. Datuk Sri Alexander juga menyatakan bahawa KPDNHEP terus melakukan perbincangan secara proaktif dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI berhubung harga runcit ayam. Dan beliau menyatakan paras harga ayam dipengaruhi pelbagai faktor meliputi kos input ternakan khususnya komponen makanan yang diimport seperti kacang soya dan jagung. Baik saudara, anda juga boleh terus mengikuti sidang parlimen ini di laman sesawang RTM Parlimen, myclick.rtm dan juga RTM Mobile. Sekian laporan langsung dari Parlimen. Lindung diri, lindung keluarga kita, keluarga Malaysia. Sekian, salam hormat.